Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, alhamdulillah kita sekarang ni dah masuk pada 10 malam terakhir, di mana kita sekarang ni semua tengah bergiat ataupun kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita daripada awal Ramadan hingga insya-Allah penghujungnya. Jadi insya-Allah tazkirah ringkas pada hari ini bertajuk semoga amalanku diterima. Jadi para pendengar sekalian, di mana sekarang ni kita berada di akhir Ramadan, bahkan kita pun berharap mudah-mudahan segala amalan kita ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah pula bila kita mengharap pada bulan Ramadan, datang Syawal, selepas bulan Syawal kita pun tak berusaha untuk bergiat lagi amalan kita. Maknanya amalan kita ni kita cuma maintain, kita istiqamah pada bulan Ramadan sahaja. Lagi-lagi pada 10 malam terakhir. Macam kita tahu kan fadilatnya, kebesarannya. Kita bangun qiyamul lail, kita tunaikan solat hajat, tunaikan solat tahajud dan sebagainya, dengan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala doa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi para pendengar sekalian, di sini saya ingin kongsikanlah ada beberapa tips, beberapa tips dengan mudahan amalan kita yang kita lakukan ni yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah suka dengan amalan-amalan yang saya akan kongsikan seperti sekarang ni. Jadi strategi utamanya adalah dengan kita mengetahui apa Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi strategi utamanya bila mana kita hendak tahu amalan kita tu diterima ataupun Allah suka, ada banyak strateginya. Pertama sekali, amalan berterusan walaupun kecil. Jadi Nabi SAW berpesan, tetaplah di atas kebaikan dan bersungguh-sungguhlah mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, tiada seorang pun yang akan berjaya masuk syurga disebabkan amalannya. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah para pendengar sekalian, tak ada seorang pun yang masuk syurga hanya kerana amalan semata-mata. Tetapi amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang istiqamah, yang konsisten walaupun kecil saja. Kadang-kadang bila kita kecil, barangkali kita baca Quran satu hari satu muka surat saja, ataupun kita menerima 10 ke 20 ke, tapi berterusan. Ini dinamakan konsisten walaupun kecil. Jadi apa yang saya katakan sini, janganlah kita buat amalan hanya kerana bulan Ramadan sahaja. Kita solat tahajud, solat hajat cuma pada bulan Ramadan sahaja. Tapi bulan-bulan lain tu kita tak pernah melakukan qiyamul lail dan sebagainya. Bahkan ada orang mungkin dia akan teks mak dia ke, teks ayahnya ke. Sekarang ni kita tengah kuarantin, tengah stay at home. Kita pun kadang ada yang berjauhan dengan ibu ayah, barangkali dia teks ibu ayahnya pada hari-hari dia teks dan sebagainya. Barangkali itu kita nampak kecil, tapi itu dinamakan amalan yang konsisten. Dan yang kedua pula, amalan fardu. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, tiada amalan yang hamba-Ku lakukan untuk mendekatiku yang lebih aku suka daripada amalan yang aku telah fardukan ke atasnya. Jadi amalan fardu ni adalah amalan yang penting sekali para pendengar sekalian. Janganlah pula kita giat melakukan amalan sunat, tapi yang fardu kita abaikan. Yalah, solat tarawih sunat kita giatkan. Kita bangun qiyamul lail kita giatkan. Tapi solat isyak, solat maghrib semua, solat subuh kita tinggalkan. Atau solat subuh lepas sahur tidur sampai syuruk. Tapi kita bangun qiyamul lail. Inilah, jangan pula kita giatkan amalan fardu kita, tapi amalan sunat kita, tapi yang fardu kita abaikan. Ini yang tak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suka daripada hamba-hambanya adalah mereka yang lakukan amalan fardu yang telah Allah fardukan ke atasnya. Okay.
Seterusnya pula, nombor 3 pula ni, berbuat baik kepada ibu ayah. Jadi untuk berjaya dunia di akhirat, hubungan dengan Allah serta manusia mestilah seiring. Tidak ke mana kita sibuk beribadah kepada Allah, tapi tanggungjawab kita diabaikan. Jadi tanggungjawab kita pada ibu ayah ni kita abaikan. Tapi hubungan sosial kita ni dengan PR kita dengan orang ni bagus. Tapi hubungan kita dengan ibu ayah ni kita tak indahkan. Sesekali aja, sebulan sekali, dan sebagainya. Okay. Seterusnya, yang terakhir, orang yang pemurah. Seorang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Seseorang yang bakhil pula jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada manusia, dan dekat dengan neraka. Maka si jahil yang pemurah lebih Allah suka daripada si alim yang kedekut. Hadis riwayat Tirmizi. Kita tengok balik pada hadis apa yang terakhir tu ialah si jahil yang pemurah lebih Allah suka daripada si alim yang kedekut. Salah satu untuk kita Allah sukakan kepada kita ni adalah kita bersikap pemurah. Bulan Ramadan yang mulia ini, kita banyak menderma, kita banyak menyumbang, kita banyak menolong. Walaupun kita duduk di rumah, tapi bukan duduk rumah maknanya duit pun duduk rumah. Duduk rumah, duit pun dalam wallet aja. Kita masih boleh lagi menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Barangkali para pendengar yang selalu menderma di masjid dan sebagainya, tetapi sekarang ni kita ada wadah online untuk kita terus menderma. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Kita dah akhir-akhir Ramadan ni, ingat masjid tak buka. Jangan pula kita beratur panjang aja pada pagi raya tu, masjid tak buka. Jadi kita bayar zakat fitrah sebelum Syawal je lah. Jadi kita jangan tunggu sampai last minute, bayar cepat-cepat, sebab itu adalah kewajipan. Jadi para pendengar sekalian, inilah yang salah satu tips lah yang saya kongsikan, iaitu nombor 1 tadi, amalan berterusan walaupun kecil. Barangkali kecil di mata kita tapi besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat yang besar-besar, tapi tak ikhlas. Kita buat yang besar-besar tapi kita mengharapkan pujian daripada orang. Ini pun kadang-kadang ni Allah tak pandang. Dan yang kedua pula, amalan fardu. Amalan fardu ni yang wajib yang kita harus lakukan. Kita puasa ni, kita bayar zakat fitrah ni semua wajib. Solat 5 waktu wajib. Tapi kita jangan pula kita giatkan amalan sunat kita. Kita menderma, kita solat tarawih tak nak lepas, kita baca Quran, kita solat tahajud, tapi solat fardu kita abaikan. Dan yang nombor 3 pula, buat baik kepada ibu ayah. Jangan kita punya PR kita dengan masyarakat bagus, tapi ibu ayah kita abaikan. Nanti Syawal ni baru kita sibuk nak call, nak tanya khabar dan sebagainya. Ada lah pagi-pagi ada orang lah macam pagi raya baru call tanya khabar. Jangan. Ramadan ini kita tanya kepada ibu ayah kita, tanya khabar mereka dan sebagainya. Dan terakhir sekali pula adalah orang yang pemurah. Orang yang pemurah ni sangat sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat pada hadis Nabi ni, si jahil yang pemurah lebih Allah suka daripada si alim yang kedekut. Jadi si alim tu pada orang yang berilmu. Orang yang berilmu tu dia lebih tahu. Dia lebih tahu mana haram mana halal. Tapi kalau dia ni yang paling kedekut sekali, itu yang Allah benci. Tapi kalau yang si jahil ni bukanlah kita mengatakan dia ni tidaklah satu zero knowledge, tidaklah. Barangkali ilmu dia tu kurang, tapi jadi sikap pemurah, ini yang Allah suka. Jadi kalau yang sebaiknya menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang pemurah. Jangan pula kita remain sejahil-jahilnya, tapi tak apa, saya jahil tak apa, ilmu tak penting semua ni, tapi saya tetap menderma. Janganlah jadi benda demikian. Kerana ilmu tu adalah ilmu tu adalah satu kepentingan untuk kita. Jadi bila kita menderma tu, kalau kita tak tahu apa hikmah kita menderma tu, tak guna juga kan. Jadi setiap amalan yang berlandaskan ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikit sebanyak ilmu tu harus ada di dada kita. Penting sekali untuk kita menimba ilmu. Mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan, apa yang kita usahakan dan mendapat ganjarannya. Pertama dah macam orang solat tarawih ke solat apa, solat bayar zakat fitrah, kita kena ada ilmu, kita kena tahu kenapa kita lakukan. Jadi jadilah orang yang alim, orang yang berilmu dan juga orang yang pemurah. Jadi ayo para pendengar sekalian, kita pikat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang disukainya yang telah saya kongsikan tadi itu. Pikat Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda-benda yang Allah suka. InsyaAllah bila mana Allah redha dengan kita, InsyaAllah kita punya amalan pun diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja dari perkongsian sirih Ya Ramadan daripada saya. Semoga amalanku diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini adalah video akhir jadi saya ucapkanlah selamat selamat menjalankan ibadah. Semoga kita mendapat Lailatul Qadar dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.